kitab kita Matan Arba'in. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Syarah Syekh Mustafa Abdul Rahman. Dan sebelum daripada itu, mari sama-sama mengambil kesempatan dengan membaca doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita kongsikan bersama-sama daripada apa yang telah diusahakan disusun oleh para kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin wan nabiyyil ummi shadiqun wa'dul amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haditsu tsani. Wa qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala Jibril alaihi salam, sadaqta. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Hadis yang kedua yang diambil daripada kitab Matan Arba'in Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini, yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Pada malam ini kita menyambung kembali pada cetakan Jawi muka surat 74. Ya Umi. Siapa nak kenal Umi? Apa ini? 76 Umi. Kalimah syahadah ada? Ya. Oh, ya ke? Muka surat 76 kan? Baik. Katakan pengarang kita berdasarkan rukun Islam yang pertama di sini. Muka surat 76. Yang pertama yang dikatakan rukun Islam iaitulah syahadah ataupun syahadatain. Kalimat yang berkembar yang mesti disebut kedua-duanya, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan katakan pengarang kitab lagi, syahadah adalah satu-satunya pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan juga keyakinan jiwa terhadap ketuhanan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang akhir membawa rahmat ke seluruh alam. Sebagian ulama menyatakan iaitulah at-tasdiq bil qalbi, al-qawli fi lisani, al-amal fi jasadi. Ia telah meletakkan suatu bentuk tasdik, keyakinan yang disimpulkan dengan jazam, iaitulah tidak berubah-ubah, tetap dan pasti di dalam hati, dan melafazkan yang ikrar
filisan dengan menggunakan lidah. Kalimat yang disebut pada anggota mulut ialah bibir dan juga lidah. Kemudiannya al-amal fi jasadi, pengamalan perbuatan melalui tubuh badan. Sekadar mana yang termampu, yang tak dapat tidak, bila mana dia memiliki kedudukan sebagai seorang mukallaf Islam, berakal dan akil baligh, maka ianya wajib mutlak melaksanakan rukun-rukun Islam. Yang pertama ialah syahadah, kecuali orang bisu. Orang bisu ni memadai, dia guna bahasa isyarat ataupun dengan kata yang lain, pengakuannya dibenarkan oleh orang lain sebagai saksi perakuan dia, sama ada ahli keluarga ataupun orang yang memahami bahasa isyarat, yang diperkenalkan oleh Helen Keller, bukan Keller, Helen Keller, sebagai orang yang memperkenalkan bahasa isyarat untuk orang bisu dan juga orang kaum. Dan hari ini dia jadi viral sikit perkenaan tanda huruf V ni, V for fish, tapi cuma ada hari ni pula orang sebut V for vendetta ataupun apa pula, V for I love you ke. Sebahagian dalam sejarawan menyebut Helen Keller ni dia merupakan orang yang memperkenalkan, mempelopori bahasa isyarat bagi orang bisu non buta. Orang bisu non kok, orang bisu dengan orang kok. Namun begitu latar belakang beliau menunjukkan beliau juga kagum dengan satu orang yang berasal daripada Sweden, yang kalau saya tak silap nama belakang dia Swedenborg namanya. Orang ini merupakan di antara orang yang mengamalkan fahaman satanism, maknanya satanism yang telah kefahaman kesyaitanan dan ketayulan, ilmu mistik. Maka di sebab itu kita boleh lihat kebanyakan kumpulan black metal lahir di sebelah Sweden sebagai contoh. Dan akhirnya didapati bahawa lambang ini yang mana Helen Keller menyebut dalam buku dia bermaksud I love you ataupun peace, keamanan. Tapi hakikatnya lambang ini diambil daripada orang yang beliau kagum dengan pemikiran satanism, yang telah Swedenborg tadi, yang bermaksud lambang kepada ketuhanan yang berdasarkan kepada unsur syaitan. Maka sebab itu hari ini dia jadi viral dalam Facebook, dalam WhatsApp, Instagram. Maknanya kita sebagai umat Islam hari ini secara tak langsung terdedah dan telah pun tahu. Maka perbuatan begini untuk bergambar selfie ke apa sekalipun diminta dielakkan perbuatan tersebut. Dan pesan kepada anak-anak kita tak perlu buat. Tetapi yang telah buat, saya bagi pandangan pribadi tidak berdosa, cuma kita mengharapkan keampunan Allah dengan banyak-banyak beristighfar dengan kesilapan kita, kerana tak berapa nak ambil tahu dengan ilmu-ilmu yang bersama dengan urusan kehidupan kita. Namun begitu, buat atas dasar tak tahu, Allah Ta'ala tak kira dosa. Tetapi sebagai hamba Allah, kita wajib rasa malu dengan Allah, kerana kita buat dalam keadaan kita tidak ambil tahu dengan ilmu yang sepatutnya kita ambil tahu. Itu je. Baik, kata lagi pengarang kitab, syahadah mengandungi tauhid, ialah pengakuan bahawasanya Allah itu satu, yang inilah esa, satu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, af'alnya. Inilah yang dinamakan syahadah tauhid, yang mengakui keesaan yang tersebut secara mutlak, tidak berbelah bagi, serta kekuasaannya atas seluruh alam. Itulah yang dinamakan sebagai rububiyah, yang mana tak dapat tidak, kita baru-baru ni pun telah bertemu 15 hari bulan Jamadil Akhir. Kita bertemu dengan suasana gerhana bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Taala memaksa keseluruhan alam wajib mengikuti urusan pentadbirannya, iaitu rububiyah. Kalau dalam ni dia tidak secara terperinci, tetapi boleh diuraikan oleh kuliah ataupun ustaz-ustaz yang lain kalau baca rujuk kitab ni. Namun dalam kitab Aqidah dibahaskan yang dikatakan beriman kepada Allah, iaitu yang pertama beriman dengan zatnya. Apa yang dikatakan beriman dengan zatnya? Pada dalilnya laisa kamisli syai'. Allah Ta'ala ni bersalan dengan segala sesuatu. Dia tak ada tepi, dia tak ada tengah, dia tak ada bawah,
Dia tak ada atas, dia tak ada depan, dia tak ada belakang. Dia tak begitu dan tidak begitu. Guna gaya, wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya Allah Ta'ala jawab tahu keadaan ni. Maka bagi kita sebagai hamba-Nya, sebagai orang beriman, apatah lagi, Allah Ta'ala ni wujud, wajibul wujud. Dia wajib wujud. Dan wujud dia adalah mutlak dalam keadaan sedia wujud dan berkekalan wujud. Guna gaya dia wujud, tak usah fikir. Bahkan memikir bagaimana Allah Ta'ala itu wujud adalah hukumnya haram. Baik. Zat. Kemudian dalam kitab Akidah membincangkan tentang af'al Allah. Apa dia sifat perbuatan Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kemudiannya asma-nya, itulah nama-nama Allah, 99 nama-nama Allah. Mesti beriman. Kemudiannya uluhiyah, ketuhanan Allah. Apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetapkanlah pengetahuan kamu, tak ada Tuhan dah melainkan Allah. Siapa-siapa kata ada lain selain daripada Allah, walaupun kamu tak lafaz, maka di sana akidah kamu telah ada masalah, cedera, rosak, tak boleh pakai, punah. Baik. Yang kelima, rububiyah. Apa dia rububiyah? Urusan pentadbiran Allah. Bermula daripada sebesar-besar urusan sehinggalah sekecil-kecil urusan. Sebesar-besar urusan, kita telah melihat bahawa ini bagaimana kebesaran dan keagungan Allah berlaku gerhana bulan. Yang mana kita solat sunat khusufi, usalli sunatan khusufi rakaatain makmuman lillahi ta'ala. Kalau buat sini sekali dengan khutbah. Malam tersebut saya berkuliah, pada malam berlaku gerhana bulan, saya berkuliah di Masjid Penggulu Jaya An-Najam, masjid lama. Di situ malam tu sahabat-sahabat geng macam ni, geng orang muda. Jadi yang minta ustaz sebelum kuliah buat solat sunat gerhana bulan dulu. Jadi sebelum solat saya terangkan sedikit kafiat. Dia beza dia solat sunat gerhana matahari juga akan berlaku pada tahun ini. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana kalau mengikut kajian ahli astronomi, dia sebut proses untuk berlaku gerhana bulan dan gerhana matahari dalam tahun yang sama mengambil masa lebih kurang 1500 tahun ke atas. Maka lepas tu baru pula berlaku. Maknanya nak tunggu yang akan datang, mampus dulu lah kita jawab. Ke kau nak? Ke marah punya kata mampus kasar sangat. Faham tak kita? Mampus kata kak. Nak tak ada. Orang faham dia kata dia tak kata bodoh. Pandai mat budak ni. Dia bodoh tu lah. Baik. Maka Allah Ta'ala jadikan suasana alam ni tak dapat tidak mengikut peraturan undang-undang Allah. Yang mana sebagai rububiyah di urusan sebesar-besar. Begitu kafiat di antaranya berdasarkan hadis daripada Aisyah, Nabi menyatakan, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang salat sunat gerhana bulan, pada Nabi buat 2 rakaat tapi dengan 4 rukuk. Selepas selesai Nabi takbiratul ihram, Nabi membaca doa iftitah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan dengan membaca Al-Fatihah, dan selepas Al-Fatihah surah Al-Baqarah sehingga habis. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dan tasbih sebanyak 100 kali. Baru Nabi i'tidal dan Nabi baca semula Al-Fatihah, dan Nabi sambung pula dengan Ali Imran sampai habis. Kemudiannya barulah Nabi rukuk yang kedua dan Nabi i'tidal. Kemudiannya Nabi sujud juga 100 kali ucapan tasbih dalam sujud, dan kemudiannya Nabi duduk atau duduk sujud. Nabi sujud kali yang kedua juga 100 kali, dan Nabi bangun, Nabi baca Al-Fatihah dan Nabi sambung pula dengan surah An-Nisa juga sampai habis. Dan kemudiannya Nabi rukuk 100 kali, Nabi i'tidal semula, Al-Fatihah dan juga At-Taubah sampai habis. Ini di antara riwayat yang masyhur daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cuma beberapa ulama juga meletakkan garis panduan. Kaedah kedua, kafiat yang kedua, iaitulah mana-mana surah yang paling panjang dihafal oleh imam ketika mana solat berjemaah. Selepas daripada itu sunat untuk berkhutbah. Adapun tak khutbah pun tak ada masalah, cuma sunat membaca surah yang paling panjang. Bermula surah yang paling panjang, pendek sedikit daripada yang pertama. Yang ketiga pendek sedikit daripada yang kedua, pendek sedikit pada yang ketiga bagi surah yang keempat. Dan yang ketiga kafiatnya macam biasa, maknanya takbiratul ihram, doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Saya tak tahu. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Daripada tak buat tu. Kenapa kita buat? Menunjukkan
suatu bentuk kita mensyukuri, suatu bentuk anugerah Allah. Kita bertemu dengan suasana gerhana bulan, gerhana matahari yang melambangkan keagungan Allah. Allah Ta'ala mendatangkan suatu bentuk petunjuk. Suasana hari kiamat nanti ditiadakan keseluruhan cahaya, menyebabkan manusia berada dalam keadaan huru hara dan kacau bilau, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam surah Al-Zalzalah. Baik, tapi sahabat-sahabat di Tengku Jaya minta guna kafiat yang kedua. Buat malam tu bermula 7.58, dia panggil masuk gerhana penumbra. Setelah bulan masuk kepada keadaan dia dilindungi oleh bumi sepenuhnya, menyebabkan dia tidak lagi menerima cahaya. Kami solat sunat 7.58, siap sekali dengan doa 8.28. Sebenarnya tunggu seminit lagi masuk isyak. Tunggu hatta isyak, tidak ada solat sunat qabliyah, tunggu solat isyak berjemaah. Selesai, ada pula ustaz kuliah, dia minta kuliah lah pula. Guru lapor buku. Jadi alhamdulillah malam tu lepas saja habis kuliah 10.30, orang belajar suat yang kampung balik modal. Jadi alhamdulillah kalau sini Allah Alam, bulan September nanti kita akan bertemu pula dengan suasana gerhana matahari. Itu lebih kurang, tapi terpulang sahabat-sahabat. Kalau duduk kat rumah, saya kata bertemu dengan suasana begini sembahyang sunat yang paling ringan pun tak apa. Kenapa? Menunjukkan tanda kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengisafi diri kita yang masih diberi peluang oleh Allah untuk sujud kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, kerana kita tak lepas daripada sebagai seorang hamba yang sentiasa melakukan dosa. Sama ada dosa zahir, dosa batin itu terpulang, kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan kita, sifat kita. Baik, kata lagi kepada kita, maka sebab itu Allah Ta'ala ni dia menguruskan alam ni daripada sebesar-besar urusan sehinggalah sekecil-kecil urusan. Besar ke mana? Allah Ta'ala menjadikan alam ini sampai kepada tahap, ada kajian ahli astronomi menyebut ada lagi planet yang lebih besar daripada matahari. Dalam kawasan yang kita duduk ni, angkasa raya yang kita duduk ni, ada lagi planet yang lebih besar daripada matahari, yang berukuran 27 juta kali ganda daripada matahari. Maknanya pada waktu planet itu lah besar. Tapi kalau sahabat-sahabat pergi di Pusat Sains Negara, tengok dekat teleskop, bukan mikroskop, teleskop, mikroskop black tu, teleskop game. Tengokkan kat itu, minta pada dia nak tengok pusaran Bimawi, Bima Sakti dia panggil. Satu lorong hitam yang berpusar di angkasa raya, yang mana sebahagian dipanggil ijma' lah, hampir keseluruhan ahli astronomi mereka bersetuju lorong hitam yang dinamakan sebagai Bimawi, Bima Sakti, lubang hitam ni boleh memuatkan 7 kali ganda angkasa raya yang ada kita tengok ni. Lubang. Nah, kalau ikut kaedah kita pula, bayangkanlah kalau itu langit pertama. Nescaya langit kedua lebih luas daripada langit yang pertama. Nescaya langit ketiga lebih luas daripada langit yang kedua. Nescaya langit yang ketujuh lebih luas, lebih besar, lebih hebat ciptanya oleh Allah daripada langit yang keenam. Terus besar-besar. Maknanya kita ni besar mana? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mengurus sebesar-besar pengurusan alam sehingga yang paling halus. Halus tu kita, dah lah kita tu halus dah, duduk dalam perut pun tahu. Inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah sahabat-sahabat boleh tengok enjin motornya kereta dia nak gerak ni, ada tak benda paling halus dalam enjin? Ada. Walaupun kita kata piston tak, dia ada lagi benda lain. Spring hot nak kolok valve, tu pun besar. Ada lagi nut lain yang duduk kat dalam minyak hitam. Kau tak tahu benda pun benda tu bergerak. Kita tahu nak benda tu bergerak sedang mana, berapa laju, dia patah tak patah, tak tahu, pomennya tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu benda yang ada dalam perut kita. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengurus sebesar-besar urusan alam sampai sekecil-kecil benda yang dikira sebagai alam. Maka sebab tu mengikut kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, dia kata alam ni ada lebih kurang 40 ribu alam. Masuk mungkin perut kita, maka Allah Ta'ala mengurus alam ni serentak. Cik kita urus benda serentak. Bukan gaya agak kau. Sebab tu kita perut kita urus, kita tak urus, kita hanya jaga. Tak bagi makan hak molek. Kalau makan 10 pun nak hebat perut.
Ni makan benda boleh makan benda yang perut boleh proses. Kita jaga. Tapi apakah kita mengarahkan perut kita? Muat ni jangan proses. Kejap lagi buat proses. Tak ada, perut kita tetap buat kerja selagi mana kita tak tidur. Bahkan tidur pun dia kerja tau. Sebab tu di antaranya Nabi SAW bukan khabar haram, tapi perbuatan tidur memberatkan lambung kiri, mana dia nyeri belah kiri. Tidur para raja-raja. Kenapa? Perut proses makanan waktu tu. Belah kiri ni, perut berat, perut besar. Khusus kamu duduk belah kiri. Sebab apa dia proses? Sebab kuat makan. Ini lah benda kan. Nak kalau tak kuat makan, dia tak tidur belah ni. Memang orang punya kuat makan, dia kena banyak tidur nyeri belah kiri supaya mudah mencerna makanan. Maknanya bila kuat makan, banyak benda lah dia makan. Macam-macam lah dia makan. Baik. Kata lagi pengarang kitab, seluruh alam telah diciptakan, segala hukum telah diaturkannya, yakni oleh Allah. Segala kemudahan hidup telah disediakan. Sebab itu manusia mestilah tunduk dan menyembahnya, yakni Allah, serta memohon dan meminta pertolongannya secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan. Apa dia? Wasilah. Tak boleh. Semua sebahagian ulama menyebut benda yang dikira juga sebagai wasilah perantaraan, namanya tawasul, yang dibenarkan oleh syarak, iaitu selawat ke atas Nabi ketika mana sebelum kita memohon ataupun berdoa. Itu dibenarkan oleh syarak, kerana Nabi ajar. Lain daripada tu tak ada. Contoh, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan keberkatan guru aku yang dia pun belajar di Mekah 3 tahun. Dia ni alim, ya Allah, lagi baik. Berilah kelebihan pada dia berilah kelebihan pada aku bagaimana Engkau beri kelebihan kepada dia. Sesungguhnya aku anak murid yang soleh terhadap anak-anak murid yang lain. Hadis alim, walaupun betul dia alim. Syarak tidak membenarkan, kerana dibimbangi timbul unsur khurafat ataupun timbul unsur syirik. Kenapa? Meletakkan permohonan itu dengan perantaraan orang lain. Tak boleh. Maka tawasul yang dibenarkan setakat dibincangkan oleh para alim ulama utama, selawat kata Nabi. Bagaimana mu nak selawat? Terpulang. Nak ambil Ifjiriyah ke Anwariyah ke lagi. Baik. Kemudian kata lagi selawat syifa pun boleh, tak ada masalah. Dan ini selawat ataupun malah ingat Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, wilah aku kait kesebuti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dah, saya. Ataupun bangun malam, nak lama dah makan durian di 24. Dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, bila aku durian di 24 sekali, semua hidup tak nak sehari durian. Allah Ta'ala boleh bagi tak? Allah Ta'ala boleh bagi sahabat-sahabat? Boleh. Tapi dia tak nak bagi. Kalau dia bagi, mu gila. Kan? Ambil waktu doa pejam mata. Buka-buka ada durian. Hai, mikir juga. Mari mandu pula. Siapa buku? Tak jadi makan. Kalau Allah Ta'ala boleh sebenarnya. Tapi kenapa? Dia takut kita ni jadi rosak. Sebab tu ada sebagian doa kita ni bukan Allah Ta'ala tak punai. Allah Ta'ala letakkan tempat yang bersabar nak bagi dia hari akhirat. Ustaz, saya doa lah mudah kita kereta macam ni berapa pun. Akhirat esok ada tak Ustaz? Akhirat esok tak ada kereta. Dan kadang-kadang jalan tanpa kenderaan. Nanti minyak tak payah bayar, rotek tak semua bayar, GST tak kena. Dia mikir lagi nak kereta akhirat. Apa barang? Orang ni kalau boleh pun nak terbang macam cerita ke saya tengok baru ni. Ada dalam iklan cerita Captain America. Ada dia punya member hak tolong dia tu pakai sayap, pakai kepok. Tak sabar pakai kereta, pakai kepok tu bau sedap. Tapi ingat dan tempat pun nak. Waktu tempat pula ada gambar selfie, tak ada benda. Ini ada orang tempat. Macam mana pula ada gambar selfie. Macam itu masalah orang sendiri. Ya. Walaupun orang tempat tu ada sebahagian daripada kita tak kenal. Yang tak kenal ataupun timbullah masalah pahaman, perbezaan pandangan pula. Tapi jangan sampai tak mengaibkan orang. Kita kena hormat juga orang. Kerana Nabi SAW pun hormat seorang Yahudi. Di mana seorang jenazah Yahudi diusung, Nabi bangun. Hormat. Kenapa? Kerana Nabi sebut dua sebab Nabi beri alasan. Yang pertama, dia adalah hamba Allah. Yang kedua, Nabi rasa halang kerana terlepas satu jiwa daripada ajakan dakwah untuk dia beriman pada orang Islam. Ini orang yang jiwa besar. Memanglah betul. Sebab tu kadang-kadang kita tengoklah ada setengah orang
Yang betul-betul lah, yang tak betul. Contoh kadang-kadang kita terlampau syadid kan. Ada beberapa pemimpin Garut ni buat haji tak duduk lama 40 hari gitu, kita tak sah haji. Tak betul. Kerana haji bukan masalah dengan berapa lama duduk Mekah. Kenapa kita lama duduk Mekah? Kerana nak kena tunggu kapal terbang kan. Sebab tu kena duduk lama. Bukan masalah duduk lama. Kerana haji bukan tak rasa lama. Mau dapat ukur dah rapat, benda lagi tak masalah. Kalau lain dah buat dah selesai dah mabik dah, masalah. Maknanya paling common sangat pun pagi boleh duduk dibincang. Kenapa jemaah lain duduk 40 hari, Perdana Menteri duduk 3 hari. Kita jangan sampai nampak. Kerana hukum memang bukan masalah berapa hari. Sempurna rukun haji, wajib haji selesai. Nah, kita komen tu biar nampak munasabah. Nak pula bila bersabit dengan hukum syarak, jangan atas dasar sentimen, pandangan, perbezaan politik lah senang cerita. Kalau benda tu benar, tak senang. Kalau tak darah. Dengan hari ini, walaupun dia ada buat silap, tapi mengaitkan orang yang dah mati, saya kira tidak wajar. Dalam dosa pun mutanggung jawab lah kan. Nah, tak sepatutnya mu cerita. Sudah habis. Nah, kita kena ingat, jangan hidup Allah, takut mati itu punah kita. Aku tahu. Tapi sampai tak pergi cerita, inilah orang yang bertanggungjawab mati penuh. Penuh tu mu fikir sendiri tu. Saya pun tak nak ulang. Dari mana kita jangan begitu. Baik. Kata lagi pengarang kitab, seluruh alam telah diciptakannya segala hukum dan diaturkannya segala kemudahan hidup telah disediakannya, yang Allah. Sebab itulah manusia mestilah tunduk dan menyembahnya serta memohon dan meminta pertolongannya secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan daripada karamah wali-wali ataupun dari kubur orang yang mati. Lepas tu kita 3 benda pelik ni kena ingat. Dia 3 benda pelik ni dia berbeza. Dia makam yang berbeza. Yang pertama mukjizat. Yang kedua karamah. Yang ketiga sihir. Bahkan mukjizat pun dibahaskan oleh ulama dalam kitab Fiqh Harakiyah fi Sirah Nabawiyah oleh Tuan Guru Haji Abdul Awang, dan saya tak silap pun Dr. Muhammad As-Sahid, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nabi kita kan ada tempoh diangkat menjadi Nabi. Nah, sebelum jadi Nabi, dia Nabi ke? Tak. Sebab tu Tok Guru Kampung sebelum tak angkat jadi Nabi 40, dia bukan Nabi. Cuma waktu tu bukan orang tahu orang Arab dia panggil Al-Amin, orang yang baik kepada Nabi Muhammad kerana jujur dan amanah. Tapi kalau waktu tu kat Kelantan dia panggil Abang Emak, Pak Emak, Ayah Emak, Cik Emak, sebagai contoh. Kan tak wakil suasana Kelantan dengan baik. Kita kalau orang baik di Kelantan, oh Ayah Emak ni beres. Nah, asal nama Muhammad macam depan saya ni, Cikgu Emak. Tunggu. Cikgu Mak, nama benar Muhammad, tapi Cikgu Mak salah tak salah. Kerana gelaran dia itu Al-Amin. Maka sebab tu sebelum kebangkitan menjadi Rasul dinamakan Al-Irhas. Tanda-tanda nubuah yang tahu dia jadi Nabi ni Allah dan beberapa orang yang dikira sebagai ahli kitab. Buhairah sebagai contoh. Kenapa? Kerana dia ahli kitab, disebut dalam Taurat dan juga Injil. Maka dia tahu dengan ilmu. Tapi yang tahu bila nak angkat jadi Nabi Allah. Buhairah tak tahu, cuma tanda dia tahu. Jadi ceritakan dalam Taurat dan juga Injil. Ini Al-Irhas, nak sabit dengan perkara-perkara pelik dengan kebangkitan seorang Rasul. Baik. Lepas jadi Nabi umur 40, dinamakan sebagai mukjizat. Apa dia mukjizat? Disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya, kisah para nabi-nabi. Dia perincikan apakah yang dikatakan mukjizat. Mukjizat ni perkara yang berlaku luar biasa dengan izin Allah, dengan tanpa ilmu Nabi, dan ianya tidak berulang-ulang. Itu mukjizat. Mukjizat dia tak berulang. Sebagaimana Nabi SAW keluar air di tangan, di jarinya ketika balik daripada satu medan peperangan, sahabat yang hampir mati kerana kehausan, Nabi keluar air celana. Lepas tu berlaku tak? Tak. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari nak jamu Nabi makan bubur ke rumah ketika dalam peristiwa parit, gali parit perang Khandaq Al-Ahzab. Abu Ayyub Al-Ansari pelawan Nabi. Yang amalkan, orang je Rasulullah. Kerana aku kesian lihat kau ya Rasulullah.
Nabi kata tak apa. Nabi di kata batu. Disebut belaka orang Madinah semua pergi Abu Ayyub Al-Ansari. Hijau pergi mata kawan tu. Dia masuk dalam orangnya. Tak usah bayang macam mana muka Abu Ayyub. Cuba bayang kita. Kita pula bukan takut bini. Bini tak takut kita. Tapi bini saya nak ke ustaz. Hormat ke ustaz. Bang, kamu hari ni dapat mana? Nak belanja ke ustaz. Kau jangan ajak ramai sangat. Ustaz Ayub, ustaz Laki, Cikgu Mat, Fatih. Tak, lebih-lebih tak boleh. Lebih-lebih awak payung. Jadi betul kan? Sebab bini dapat mana? Duit bini. Dia tak boleh belakang. Tapi kita ke Ustaz Ayub pula khabar. Semua penduduk surau surau Radatul Jannah dia tahu dah kelai dia orang. Mampu nak dah aku dengan bini aku malah. Kita Abu Ayyub Al-Ansari dia amanah daripada isteri dia penat masuk. Jadi bila Nabi kata gitu, tak usah kata dia, kita lagi parok. Dia pun rasa kuat. Sana pion tak. Balik meeting, lari dia kumpuh. Sesungguhnya aku tak kata begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kata. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada Abu Ayyub Al-Ansari, jangan kamu cedok makanan. Sahabat-sahabat, kalau mujizat ni boleh pulang, maknanya Nabi takkan berlaku. Al-Ahzab, peristiwa Khandaq tu sendiri dikepung lama mana? Peristiwa tersebut bermula pada pertengahan bulan Syawal sehingga hampir kepada pertengahan bulan Ramadan sehingga bulan Syawal. Sepatutnya Nabi tak lapar. Makanan sentiasa ada dengan sebab mujizat. Tapi nak sekali tu je peristiwa tu. Menunjukkan satu bentuk keizinan yang Allah Ta'ala lakukan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tak ada ilmu nak buat benda itu. Nabi tak tahu pun, hanya diperintah oleh Allah. Dengan tidak ada ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat dia tidak berulang-ulang. Karamah dia perkara pelik juga yang berlaku dengan izin Allah, juga bukan dengan pengetahuan dan ilmu orang tersebut. Adapun ia berlaku pada orang-orang yang berbentuk, yang berkedudukan sebagai hamba Allah, yang taat lagi patuh, yang meningkat daripada seorang yang orang yang Islam, muslimun kepada mukmin, mukmin kepada salihin, salihin kepada mukhlisin, mukhlisin kepada muqarrabin. Ini dia nak makan. Maka kalau dia dapat kelebihan pun untuk dia. Orang hanya boleh mengambil ibrah dan juga iktibar. Nak ikut tak lepas apa pasal berlaku apa. Contoh berlaku peristiwa Allahyarham Tuan Guru Haji Hasanuddin Peralagantang. Kerana kelebihan ilmu yang ada pada dia, yang antara yang saya pernah duduk bersama dengan anak dia di Maran. Tapi anak dia tidaklah sealim dia, tapi anak dia pernah dalam suatu kejadian berlaku hujan di kampung Peralagantang. Dia tak sangka hujan panas sekejap tapi lebat. Dia berlarian orang tunggu pula. Dia kan lari macam itu, bukan macam lari saya nak kain begitu, tak ada. Kita boleh dah pakai jubah tapi naik motor nampak kepala lutut, boleh. Ramai jenis ni naik motor pakai jubah, tapi jubah selalu nampak kepala lutut, boleh. Mana aja dia molek sikit nak pakai jubah start motor tu bagi molek sikit, jangan nampak kepala lutut, boleh. Baik, bila dia lari sampai kat masjid basah muka dia, tapi dia padan itu baju dia sekali kira hilang kesan masuk. Dan karamah juga boleh dilihat. Saya tak nak ambil orang sampai ulama betul. Kita boleh tengok bagaimana Allahyarham almarhum Tuan Guru Ustaz Fadil Noor, dengan sebab suatu bentuk karamah yang Allah Ta'ala beri, karamah mati ya. Dia hidup tak begitu. Hidup bapak lah garang je. Nak pergi jumpa dia, nak cerita pasal agak, nak ngadu dia. Pak habis tengok dah apa ni? Dah apa dah? Oleh pula rumah. Dia jenis gitu orang. Memang tak ada cakap banyak. Memang betul-betul straight kan. Allahyarham Tuan Guru Ustaz Fadil Noor ni memang jangan masalah. Kalau biasa saya pun pernah berdamping dengan dia, tanyalah orang rapat dengan dia. Dia memang dikira sebagai yang straight. Dia tak layan jenis cerita pelik-pelik. Ustaz saya sebenarnya, Ustaz saya semalam jumpa mak saya, awak jadi lagu tu. Dia tak ada. Dia tak jenis banyak lagi benda lain dia nak fikir, benda sosok. Nah, ini paling apa kau suka? Hari ni dia tanya, nak cerita apa? Kita pun cerita-cerita itu.
Dah awak berhenti. Dah lagi kawan saya keluar nak cerita. Orang cerita. Habis ya? Tak api keluar, orang lain nak keluar. Dia nak gitu. Bila kami keluar tak ada kawannya. Straight dia. Memang waktu itu dia memang orang tu tahu cengeng. Orang yang main lah. Dia macam tengok alarm Ustaz Azizan Abdul Razak. Kongsi kat sini cerita. Kawan saya dari Kedah, dia ada cerita. Dia tahu Ustaz Azizan Abdul Razak, dia jenis cengeng tengok. Dia boleh lepas nikah dua, dia balik dia marah. Pum, marah, bini dia tanya, pasal apa marah? Yang aku dah nikah dua, mana? Dia dah nikah tak apa, dia balik ke mana? Terus dia gitu. Orang marah. Bini pun tanya pasal apa? Cik marah. Pasal apa? Abang marah. Anda tengok cengeng tu pasal hari ni. Ni aku ni orang abang aku nikah dia tu. Jadi bini pun dia cakap macam tengok tak apa aku. Kita jangan buat lagu tu. Jawab je. Ini nak cerita. Tapi karamah dia selepas tu, bagaimana seorang pilot India beragama Kristian bawa helikopter Nuri yang melihat sendiri. Dan kejadian ini disahkan oleh wartawan Mastika, diletak dalam buku Mastika. Cerita yang dibenarkan dan juruterbang masuk Islam. Saya lupa nama dia. Kerana dia melihat satu gumpalan awan yang sentiasa mengikut helikopter dia sampai ke perkuburan Darul. Tempat dia buka sekolah dia. Depan di situ, dan dia tengok orang tak putus-putus. 3 hari lepas tu dia pergi lagi. Sebelum nak masuk Islam, dia pergi lagi. Orang masih ramai dan kubur beberapa orang. Akhirnya dia masuk Islam. Ini karamah mati. Baik. Yang ketiga, sihir. Sihir ianya juga pertama, kena ingat semua benda ni tiga-tiga. Sihir, karamah dan juga mukjizat. Ianya semuanya berlaku dengan izin Allah. Beza dia pula, sihir dia berlaku dengan ilmu si pengamal. Maka sebab tu hukum sihir disebut dalam kitab-kitab muktabar, juga diulang kembali disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Belajar ilmu sihir hukumnya harus. Tapi pada orang tertentu, kalau jenis mu tak sah. Sah jadi pelik. Jawabnya jadi cerita budak ini ahli sihir macam tu. Harry Potter. Memang mau jadi bukan Harry Potter. Nah, Harry Gelepong. Jadi maknanya hukum belajar ilmu sihir ni harus. Kenapa harus? Memang akan tanya, Ustaz, kenapa harus? Harus untuk kamu membezakan yang mana perbuatan sihir dan yang mana bukan dengan sebab gangguan. Ada sebab tu ada ustaz-ustaz belajar. Saya terapikan Ustaz Syahran dia bukan terpaksa, dia kena belajar. Kerana nak merawat pesakit untuk melihat yang manakah kaedah sihir, yang manakah kaedah gangguan. Dia kena tahu. Tapi orang yang belajar ilmu sihir dengan kedudukan harus mengamalkan yang adalah haram mutlak. Bahkan boleh di syirik. Maka sebab tu sihir berlaku dengan ilmu penuntut dia. Dia berlaku dengan ilmu orang yang menuntut ilmu tadi dengan izin Allah, dengan berlaku dengan sebab kaedah ilmu yang dituntut. Dan yang ketiga, dia berlaku berulang-ulang. Kaedah yang sama, tempat saja berbeza, watak saja berbeza, tapi benda itu diulang. Mukjizat, tak. Start daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mukjizat yang berbeza sampai Nabi Muhammad. Kalau sampai Nabi Muhammad ada lebih kurang 1000 mukjizat, maka 1000 mukjizat Nabi Muhammad tidak menyamai Nabi-Nabi sebelum daripada itu. Itulah kelebihan mukjizat. Beza. Karamah mungkin ada sedikit sama. Kubur wangi yang akan berlaku kat tempat lain. Sebagai contoh, kubur Allahyarham Ustaz Fatina wangi, kubur Al-Syahid Ibrahim Libya wangi. Ini karamah. Dia boleh juga berlaku dengan kaedah yang sama tapi dengan izin Allah. Tetapi di luar pengetahuan ilmu si pengamal. Dia tak tahu. Dia bukan buat beramal sebab lagi tidak. Dia beramal kerana Allah, cuma kelebihan itu Allah Ta'ala bantu. Kerana dengan tingkatan yang karamah juga, kurniaan Allah Ta'ala yang berkelebihan pada orang yang dia kendaki atas jalan amal takwa itu. Baik. Masa kecil lain. Lagi tak? Kena nak lagi. 9. Punya ayu 10 baru. Ini 9. Kata lagi pengarang kita. Baik, inilah tauhid dasar pertama bagi Islam. Dan inilah pula asas dakwah ataupun seruan para rasul. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anbiya ayat 25.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, daripada seorang rasul pun, iaitu 24, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah kamu akan aku. Dengan arti kata yang lain, ayat ini membenarkan ayat dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tak benar, tak dibenarkan sama sekali oleh kamu ataupun sesiapa, zaman bila, era apa, dinasti mana, macam mana, bagaimana, masa kat mana, tak dibenarkan untuk membezakan seorang rasul dengan rasul yang lain. Kerana semua Nabi, start pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Jangan dengar ya Pak Ustaz, ada orang kabar Nabi Isa ni Kristian. Siapa kajak, siapa jom? Yang jadi Kristian, yang jadi Judais, itulah agama Yahudi Judais, yang jadi Kristian, sama ada dia Kristian Ortodok ke, Protestan ke, Katolik ke, maka dia dengan sebab penyelewengan pengikut Nabi yang khianat dengan ajaran Nabi, iaitu Nabi Musa AS dan juga Nabi Isa AS. Tengok kisah Nabi Musa bila mana bermunajat di Jabal Sinai. Sebab tu dia kadang-kadang yang parok menyeleweng, orang ikut. Orang ikut nampak macam bagus lah, rajin orang ikut dia. Nah, tapi dia mari dia fahaman sendiri. Hanya dia buat video dia sendiri. Nah, bawah video Ustaz Zazan, Ustaz Ayub ada video dia. Ulasan kepada kulit. Dia buat sendiri kat rumah. Orang tak suruh cakap gitu. Contohnya orang ulang pula video. Inilah akibat masuk kepada Ustaz. Ustaz tak tahu nahu. Contohnya kesian, Ustaz Zazan pula penentang. Jangan saya kesian Ustaz Zazan. Saya tengok dalam YouTube ada satu dua orang Ustaz. Saya tak sebut lah, kalau terangkan betul. Dia entah Ustaz Zazan sampai tak kawan, tak ngaji di Jordan tak habis melampau ucapan dia. Ilmu ni kita kongsi cara molek lah. Tak betul tegur. Sahabat-sahabat tak betul tegur saya. Tegur kerana WhatsApp ada, Facebook ada, Facebook saya ada, tegur kat inbox. Nak tegur tak betul. Tak perlulah kalau nak tunjuk teror, mari ganti aku. Ustaz, malam esok tu sama ikut saya akan ganti Ustaz. Beda aku boleh tidur. Terus hari ni punya kereta aku tak habis. Orang nak sebut ni, dari segi surat adab, kita kena ambil kira dia kadang-kadang. Ya memang betul. Sahabat-sahabat boleh tengok. Kita duduk satu kedai. Mari budak mak rempik, main ngomong. Dengan sebuah pendeknya, bawa mak pulak kapur. Kita tengoknya berbulu. Ada yang rasa budak sekarang. Tapi tengok kita sambut ke dia, mari pulak Al-Arkam. Dengan style dia, jubah, supan. Kita pun mari pelik tengok. Tidak puan ni haram tau. Nampak? Tak, dia mari pula. Dengan style jubah dia, supannya. Kita pun tuah mari. Dekat mindset kita, tidak puan ni haram tau. Mari mana? Duduk selang tak ada lama, mari pula pengikut ayam peng. Baju siap kulit, ayam peng. This is number one. Kita pun tengok kan. Tak habis pula dengan ayam peng, baru pula Tuhan Harun. Jubah pakai, sebab pakai, tapi dia punya tanda-tanda sebagai kumpulan Tuhan Harun. Waktu tu kita punya mindset, apa pandangan kita pada budak motor tadi? Dia dah kurang. Dia akan jatuh down. Yang waktu tu kita dah mula pandang sesuatu benda kejelekan, benda yang boleh merosakkan umat. 3 geng ni. Asal daripada mana? Pengikut orang agama yang merompak. Dia ngikut orang agama, dia nampak Al-Arkam. Ngikut banyak dah, semayang, mulai ekonomi Islam, tapi meletakkan aurat Muhammadiyah. Asy'ari Muhammad kau mati. Dia hanya pindah kejahatan. Lepas tu turun pulak nanti. Nanti tu bila? Tak tahu. Dia ni boleh jumpa darat Nabi. Siapa-siapa yang berdekat dengan aurat Muhammadiyah boleh jumpa Nabi secara on direct, tak perlu mimpi. Kaedah ini telah bercanggah dengan ijma' ulama. Walaupun daripada dia buang kesembahan. Mari pula geng Dinu Ibn Abraham. Dah ketengah dia terlibat. Dinu Abraham. Agama Abraham. Pakai juga kesembahan. Maka saya nak sebut ni, kadang-kadang bila disampai kepada peringkat taksub ataupun kamu memahami agama dengan tak sepatutnya, lebih pada teguh. Tak boleh tak. Teguh kata tak habis lagi. Mungkin dulu bagi habis. Tak boleh. Akan rosak. Dan kepahaman ni kena ingat. Saya dah sebut dalam kuliah saya, tasyahud pun kena jaga, tasyahud pun kena jaga.
Tasyahud apa dia? Berlebih-lebih dalam kepahaman. Kalau terbaru, ada orang tanya, Ustaz, apakah hukum bawa handset Samsung? Macam nak kuliah aku, mentang aku mazhab Samsung. Tak malah guna kata mazhab tu. Sebab saya dengan adik saya dua keluarga. Adik saya ni dia kerja di Kuala Lumpur, dia mazhab HTC. Dia, bini dia pakai 2 butir, anak dia semua HTC. Dia balik rumah dia kutuk, apa barang Samsung. Gegar kita tengok. Dan memang ada kelebihan HTC. Dia punya perisian untuk peta ni, dia yang tercanggih. Dan dia boleh ambil jalan shortcut yang terbaik. Lebih bagus daripada Wish yang kita pakai aplikasi Wish. Wish ni tak seorang pening kepala pun. Baik, saya sebut ada beberapa orang sahabat dia bagi mesej secara personal. Ustaz, apakah hukum kita semayang bawa handphone ada gambar anjing dalam handphone tersebut? Gambar anjing handphone mana? Handphone Samsung, Ustaz. Semua jenama Samsung ada gambar anjing. Ni macam nak pelik aku. Tentang pakai Samsung tak? Payah-payah pakai jenis Samsung kan senang. Baik, lalu bila dia tanya, ada orang mengatakan hukum semayang bawa handphone Samsung ada gambar anjing, maka hukum dia tidak sah semayang kerana bawa sambung najis. Murah Allah. Bergak Ustaz benda ni. Memang betul, ni cerita orang awam tanya. Yang nak sebut sahabat-sahabat, saya ulang dari segi sudut kena faham. Kenapa dari segi sudut pandangan Majlis Fatwa Arab Saudi, mereka mengharamkan download aplikasi Al-Quran dalam handphone. Isu dia berpunca daripada bila ada umat Islam, dia download bacaan Al-Quran, dia buat sebagai nada dering. Yang pertama dibimbangi. Nada dering tadi, bila orang telefon, ringtone tadi bunyi, diangkat, mematikan bacaan Al-Quran pada tempat yang tidak sepatutnya wakaf. Maka dia wakaf dengan tempat yang tidak sepatutnya, maka berubah makna Al-Quran. Maka ini disebut sebagai perkara yang haram dan merubah dia punya ayat Al-Quran itu sendiri. Ini pandangan Rasulullah. Yang kedua, dibimbangi, melupa tutup ringtone, memasuk tanda. Maka bacaan Al-Quran tadi telah menyebabkan kamu dosa. Jangan pasal. Maka ini dipersetujui oleh Majlis Fatwa Arab Saudi. Lepas tu di Arab Saudi, sahabat pergi, dia nak download tu tak boleh, dia tak benarkan. Dia memang ada, memang ada macam kita juga lah. Nah, baik. Kemudiannya, bila Arab Saudi ni nak kata pelik kau. Download Al-Quran tak boleh, download benda lain boleh pula. Tu mari pun negara kita tinggi. Nah, semua dia kadang-kadang benda simpuan kan dia kelahi juga. Tapi buat camp askar dekat Jeddah boleh pula. Sedangkan Jeddah tu Arab Saudi sendiri adalah bumi para anbiya. Mari boleh lah, tapi tak apa, kita tak besarkan isu. Kita fokus maknanya. Tetapi Dr. Yusuf Al-Qardawi mengeluarkan fatwa Al-Quran yang bukan dijadikan nada dering di download, hukum dia harus dengan tujuan umat Islam nak memudahkan mentelaah ataupun membaca Al-Quran. Maka di download, hukum dia harus. Cuma bila nak baca, pegang handphone, dia buka Al-Quran penuh. Maka waktu tu pegang handphone pun dan dia wajib berwudu kerana dia dah bersifat Al-Quran. Nampak? Dia buka penuh. Yang tak ada nada tu lah, yang kita nak baca peluang. Macam orang kita Mesir hari ni naik dan awam baca Quran, kita baca benda lain, baca berita hairan, putusan lawyer, lepas tu percaya pula. Orang sehari ni percaya tu sinceran, masalah ni. Nah, baik, maknanya dibenarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai Presiden Kesatuan Ulama, dibenarkan. Tetapi dengan syarat bila aplikasi tersebut dizahirkan, maka tak dapat tidak mesti wajib berwudu kerana dia dah bersifat Al-Quran. Cuma bila dia disimpan aplikasi tersebut, dia tak tahu duduk kat mana, maka hukumnya tidak ada masalah kerana tak tahu duduk mana. Gitu kau sabit gambar anjing tadi. Dan gambar anjing, dia bukan anjing, gambar anjing. Apa masalah gambar dengan anjing? Sahabat-sahabat, kita semayang anjing jilat kaki, batal tak semayang? Kita semayang anjing jilat kaki, batal tak semayang? Mana batal? Anjing jilat kaki dia. Jangan ada orang marah. Batal Ustaz, siapa kamu batal? Anjing jilat kaki dia, bukan jilat kaki. Baik. Gambar anjing dalam handphone ni, apakah dia najis? Tak. Kenapa bukan najis? Najis itu bersifat pada bau
rasa dan malu. Benda rasa kena pegang. Waktu zaman kita kecil dulu, pijak tak ayam monet, kita cecah tu. Tak ayam monet. Apa dah pergi colek apa? Mana? Ini memang sifat kita gitu. Bila pijak tak ayam monet, tahu dah tak ayam monet. Tak ayam monet tapi mu colek kau. Tak ayam monet, baru nak kabur. Kalau aku tak kabur pun dia tetap tak ayam monet dah. Kenapa dia sifat fitrah manusia? Dia memang kenal benda rupa sifat tu. Maka sebab tu kedudukan anjing ada airnya, ada baunya, rasanya, warnanya. Maknanya kalau pun tak ada bau, tak ada rasa, tapi tengok warna tu air warna macam air. Ya, cuci, bersihkan dia, hilangkan air dia. Air yang terakhir apa dia? Warna, sehinggalah hilang warna. Kalau ada bau, sehingga hilang bau. Kalau ada rasa, kita jangan jilat pula. Rasa tadi macam kalau anjing, bulu dia tu rasa air ni bulu anjing. Dah gambar mu sentuh ada rasa bulu. Ada rasa mu cium gambar tak ada bulu anjing. Ada warna, ni tak betul. Maka ni saya nak sebut, nak kaitkan kefahaman yang melampau dalam keadaan umat Islam, dalam keadaan tak jelas lagi juga dengan hukum. Ulama tak faham, mu lebih lagi pada ulama. Sedangkan ulama tak boleh dengan kita. Maka sebab tu yang bersabit dengan hukum-hukum yang terkini, paling common pun kita tengok. Kalau bab haji pun dia akan bersabit dengan musyawarah haji. Dia tak tulis nama seorang-seorang. Walaupun yang sebut, yang bincang ramai-ramai tu kemungkinan Tuan Guru Harudin, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Mufti negeri ni, Mufti negeri sana sebagai contoh. Tapi disebut sebagai musyawarah haji kerana ramai, ijma' tu. Tapi bila kita seorang, benda yang tidak diputuskan melalui kaedah-kaedah ijma', tak boleh bawa lagi. Kena bawa benda tu untuk dimesyuarahkan, tengok keadaan kedudukan hukum. Kecuali benda yang dah zahir memang haram. Tu memang tak boleh kabur, tak haram. Menyokong mazalim memang haram. Saya rasa menyokong mazalim ni okey lagi kot. Rasa macam cedi yang tak boleh gitu. Kerana memang telah jelas haram. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumuna. Tak boleh. Dan jangan kamu cuba. Itu pun ada dibahaskan oleh ulama. Cenderung yang macam mana? Cenderung yang sampai tak kepada kamu pun setuju. Ada pun setakat cenderung saya tak tahu, tak apa lagi. Saya memang kawan dengan dia. Kini kamu tak tahu, ini kaki doa lalu. Tak dikira sebagai besar kerana kita tak tahu kedudukan dia. Tapi mari ada orang beritahu, maka kena tinggalkan. Itu cerita dia. Baik. Kata lagi pengarang kita. Bagi habis ni kita bukti tak lama dah ni, 10 minit. Setelah mengakui bahawasanya Tuhan itu ialah Allah yang wajib disembah, maka wajib diakui pula bahawasanya Muhammad itu Rasulnya yang mendapat wahyu dan juga ajarannya. Firman Allah Ta'ala, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu. Ialah yang dikutip pada surah Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku, yang ini seorang utusan Allah, Nabi Muhammad, kepada kamu sekalian. Ialah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan juga bumi, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kesimpulannya, syahadah yang dimasukkan Islam ialah pertama, pengakuan tauhid kepada Allah, dan kedua, pengakuan kerasulan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga pengakuan ini wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau tidak demikian, kosonglah syahadah itu. Syahadah ada, tapi kosong. Bekah dia dah. Maka sebab itu sebagian ulama juga membahaskan, bila mana di antaranya dalam kitab Al-Tidab, anak murid kepada Hasan Al-Basri, Wasil bin Atta, dia kata orang yang ahli maksiat ni, dia ni menjadi ahli neraka. Dan mereka ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kekal, tapi tak masuk syurga dan tak ke mana-mana. Pandangan dia. Ada juga pandangan dia orang lain. Dia kata ahli maksiat ni mati dalam keadaan tak bertaubat, tetapi masih ada padanya Islam. Dia ni neraka tak masuk, syurga pun tak masuk. Iaitu kemudian Hasan Basri tanya, kau duduk mana? Dia kata tak duduk mana-mana kan? Duduk raya kot. Dah tak duduk mana-mana, syurga tak, neraka tak. Jadi Hasan Basri tak boleh terima pandangan begini. Kerana Allah Ta'ala telah menciptakan syurga ni untuk orang yang beriman, maksiat untuk orang pujura. Ada tempoh, tak apalah orang ahli maksiat, tapi ada tempoh, kena masuk. Kan mana ada tempat yang tengah-tengah. Lalu Hasan Basri halau dia. Maka pahaman ini menjadi suatu bentuk pahaman yang dinamakan sebagai tazilah. Ini dia beranggapan orang yang buat dosa ni syurga tidak, neraka tidak, penuh juga.
Maka sebab itulah kita kena ingat, syahadah ni, walaupun orang tadi bila mana dia dah bersyahadah tentang kita, contoh Sami yang Melaka baru ni nak masuk Islam, kecoh semua viral dalam WhatsApp dengan Facebook, alhamdulillah dia masuk Islam. Tapi dari segi sudut dia, umur 66, dia baru terima hidayah dan dia masuk Islam. Apakah semayangnya telah sempurna? Apakah pemahaman akidah dia sebagaimana kita? Kita orang lama ni pun tak faham benda. Nak pula dia. Maka di sana ada kebenaran. Itulah bagi orang yang walaupun dia mengucap syahadah, tetapi dengan tidak sempurna amal ibadat yang lain. Apakah dia dikira dilaknat oleh Allah Taala dalam neraka? Tak, dia bertempuh. Namun begitu ada dalil yang cukup kuat. Allah Taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dengan Islam. Apa Islam? Yang pertama itu syahadah. Tidak batal syahadah walaupun dia tak semayang, maka dia masih ada peluang untuk meraih rahmat Allah. Bila dia boleh raih rahmat Allah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak tahu. Jangan beri tempoh pula. Kamu tak berasa tengok muka awak dia dengar ke tak lama dia dan 30,000 tahun tak jangan gitu. Begitu jadi WhatsApp tu. Memberi satu bentuk pengharapan. InsyaAllah dengan orang jahil dia mari ngaku kami tu saya dah berzina, saya dah merampok. Tak ada cara awak ni. Memang lah kena bakar jawab apa ni dengan begitu. Jawab jadi rompok pula malam tu hari. Kita pun tanya tak tangkap. Pasal apa rompok makan? Alah-alah anu biar anu tu. Jangan. Beri pengharapan pada dia insya-Allah. Kerja dia kerja, lebih tu kerja Allah. Walaupun di sana syahadah kosong, apa dia kosong? Ada bekas. Maka syahadah ni dia bekas, bekas buka tak ada benda. Memang tak ada pendapat. Tapi orang panggil lagi bekas tak? Beg. Hebat dia kat mana? Beg. Tapi di puluh-kilo. Oh, beg ustaz. Buat isi gambar tak? Tak ada gambar kosong dia puluh-kilo. Pesen mana je lagu ni? Jenis suka buat beg kosong. Mentang-mentang beg beli mahal. Tak boleh. Maka orang kata ada masalah pada otak dia. Jadi gitu juga dengan bekas. Yang bernama syahadah. Bekas ada. Tapi mu tak guna bekas isi barang, rugi. Kerana bekas tu tidak ada untuk isi barang. Apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad dan banyak benda lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang baik dan buruk datang daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala berkenakkan perkara baik sebagai perbuatan hasanah, perkara buruk sebagai pengajaran untuk kita. Jangan ikut, jangan ikut, jangan cuba-cuba dekat. Manakala bagi diri saya sendiri kelemahan, kesilapan, kecuaian, saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.